Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita kembali lagi dalam sesi amali online. Amali kali ini tajuk kajian morfologi Plasmodium falciparum. Jadi hari ini kita akan buat amali kajian morfologi secara spesifik bagi spesies Plasmodium falciparum. Okey, untuk membuat kajian morfologi ke atas spesies malaria, kita boleh menggunakan dua jenis filem darah iaitu filem darah nipis dan juga filem darah tebal yang dicelup dengan jimsa. Seperti yang kita tahu, filem darah nipis digunakan untuk membuat pengenalpastian spesies ataupun identifikasi spesies. Manakala filem darah tebal kita gunakan untuk penyaringan ataupun pengesanan malaria dan juga untuk membuat pembilangan counting, malaria counting. Kamu perlu tahu morfologi bagi spesies malaria di dalam kedua-dua filem darah ini supaya kamu dapat buat kajian, dapat buat pengenalpastian spesies dan juga dapat buat counting kemudiannya nanti. Jadi slide yang kita gunakan adalah slide yang seperti ini. Di dalam satu slide ada filem darah nipis dan juga filem darah tebal bersama-sama dalam satu slide. Slide ini kita namakan slide WHO. Slide ini kemudiannya kita akan stain dengan menggunakan jimsa dan hasilnya kita akan dapat view seperti ini untuk filem darah nipis, dan untuk filem darah tebal kita dapat view seperti ini. Okey. Okey, sebelum kita membuat kajian morfologi ke atas Plasmodium falciparum, kita cuba ingat balik peringkat perkembangan Plasmodium falciparum. So, terdapat 3 peringkat perkembangan lah. Trophozoite, schizoid dan juga gametocyte. Kalau kita nak perincikan lagi, trophozoite itu terdapat trophozoite muda, early trophozoite dan juga trophozoite matang, late trophozoite. Schizoid pun sama, ada early schizoid iaitu schizoid muda ataupun schizoid pramatang dan juga schizoid matang. Gametocyte pula kita boleh differentiatekan kepada dua jenis iaitu sama ada macrogametocyte ataupun microgametocyte. Macrogametocyte adalah female gamete, manakala microgametocyte adalah male gamete lah. Ini contoh gambar dalam filem darah nipis bagi peringkat trophozoite. Ini peringkat gamet. Okey, morfologi Plasmodium falciparum dalam filem darah nipis. Seperti yang kita tahu, filem darah nipis kegunaannya adalah supaya untuk kita membuat identifikasi spesies. Kita nak buat identifikasi spesies, nak pengenalpastian spesies, kita perlu gunakan filem darah nipis. Manakala filem darah tebal, kita gunakan untuk membuat penyaringan ataupun pengesanan malaria dan juga untuk pembilangan malaria counting. Sebab tu di dalam amali ini kita nak melihat morfologi Plasmodium falciparum ini di dalam kedua-dua filem darah. Filem darah nipis dan juga filem darah tebal. Kerana apa? Kerana kamu perlu kenal kedua-dua dalam kedua-dua filem darah ini kamu perlu kenal bagaimanakah rupa morfologi bagi Plasmodium falciparum. Dalam filem darah nipis sangat kritikal supaya kamu dapat tahu dia spesies apa untuk kamu laporkan kemudian nanti. Dalam filem darah tebal juga sangat kritikal kerana apa? Nanti kamu nak kena buat pembilangan. Jadi macam mana sekalipun kita perlu kenal Plasmodium itu di dalam kedua-dua filem darah. Untuk yang pertama kita akan tengok dahulu di dalam filem darah nipis. Ini contoh filem darah nipis yang kita gunakan yang dicelup dengan jimsa. Jadi filem darah nipis itu di bahagian permulaannya adalah kawasan yang agak tebal. Manakala di kawasan tengahnya kurang tebal dan di hujung sekali adalah kawasan yang paling nipis lah. Kalau kamu lihat dekat sini saya ada pembahagian 3 bahagian. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
Bahagian yang kita akan gunakan untuk membuat kajian morfologi adalah bahagian yang kedua. Nah ini kawasan ini. Kawasan ini yang ada bertanda hijau ini kita gunakan untuk membuat kajian morfologi. Sebab apa? Sebab di kawasan inilah akan adanya view seperti ini. Kita akan dapat lihat sel darah merah itu satu layer, satu lapisan, dia terletak berasingan satu-satulah biasanya. Manakala kalau di kawasan permulaan ini kita tak boleh buat kajian morfologi kerana dekat kawasan ini adalah kawasan yang tebal. Di sini kamu akan dapat lihat sel darah merah padat, dia berlapis-lapis dan dia terkumpul macam ni. Jadi sukar untuk kita buat kajian morfologi kalau kita guna kawasan inilah. Manakala di kawasan hujung sekali ini pula, sel darah merah ni dah sedikit lah. Dia dah hujung-hujung lah. Dia ada part yang ada part yang tak ada, kosong. Jadi ini pun tak praktikal lah untuk kita lihat di kawasan ini. Jadi kamu kena tahu kawasan yang kita gunakan untuk buat kajian morfologi adalah kawasan ini. Okay, next kita lihat dahulu morfologi bagi peringkat trophozoid muda. Trophozoid muda, early trophozoid, biasanya dalam bentuk ring form. Ring. Okey, kita tengok ciri-ciri bagi parasit itu sendiri. Ciri-ciri bagi Plasmodium falciparum itu. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bentuk cincin yang halus. Cytoplasma halus. Saiz 1/5 sel darah merah. Macam inilah. Ini satu sel darah merah. Ini cincinnya lah. Ini adalah Plasmodium falciparum itu. Kromatinnya halus. Cytoplasmnya pun halus. Cytoplasm untuk falciparum dia sangat halus. Delicate. Saiznya hanyalah 1/5 daripada sel darah merah. Kalau sel darah merah ni kamu boleh bahagikan kepada 5 bahagian. Kamu buat 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian. So dia hanyalah 1/5 sahaja daripada sel darah merah, daripada saiz sel darah merah. Okey. Boleh terdapat sama ada 1 ataupun 2 bintik kromatin. Kalau ada 2 bintik kromatin, kita namakan double kromatin. Seperti ini. Nampak 1 kat sini, 1 kat sini. Kalau macam ni, ini adalah double kromatin. Kita panggil dia double kromatin. Ini pun sama. 1 kat sini, 1 kat sini. Double kromatin lah. Yang ini 1 bintik Yang ini pun 1 bintik kromatin sahaja. Double kromatin sangat biasa kita jumpa di dalam infeksi Plasmodium falciparum. Okey, kita lihat ciri seterusnya. Terdapat 1 atau lebih parasit per sel darah merah. Ini kita namakan multiple infection. Kalau dalam satu sel darah merah tu ada 2 ke, ada 3 ke, ni ada 3 itu kita namakan multiple infection. Macam ni. Ini pun multiple infection lah. Multiple infection pun sangat common kita jumpa dalam infeksi Plasmodium falciparum. Lagi, kita tengok apa ciri lagi. Dia ada pigment. Pada peringkat ring form, trophozoid muda, bagi Plasmodium falciparum, dia ada pigment. Dan terdapat juga bentuk tepian ataupun marginal form ataupun equal form. Seperti ini. Bentuk tepian ni maksudnya apa? Dia duduk dekat tepi sel darah merah. Dia melekat kat tepi macam ni. Ini bintik kromatin ni kat tengah ni. Dan ini dia punya cytoplasm. Ini kita namakan marginal form. Ataupun nama lain dia equal form. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita boleh panggil bentuk tepian. Ini adalah bentuk yang khusus untuk Plasmodium falciparum. Hanya Plasmodium falciparum sahaja yang ada bentuk ini. Ini special dia lah. Sebab apa? Sebab Plasmodium falciparum ni infeksi dia banyak So biasa dia itulah dia pelbagai dan dia boleh melekat dekat tepi lah. Okey. Itu ciri bagi parasit. Sekarang kita tengok ciri-ciri bagi sel darah merah yang terinfeksi pula. Apa ciri sel darah merahnya? Yang pertama, tak ada perubahan saiz dan bentuk.
Sel darah merah yang terinfeksi, kalau kamu nak compare dengan yang tak terinfeksi, yang sebelah dia ni, ni dengan ni, so tak ada beza lah. Tak ada perubahan saiz dan bentuk. Yang kedua, stippling, kehadiran stippling, dia tiada stippling. Sel darah merah tak ada bintik-bintik, tiada stippling. Okey, so untuk peringkat trofozoid muda ini selalu sering kita jumpa dalam infeksi Plasmodium falciparum, memang banyak lah biasanya kalau ada. So, apa ciri-ciri common ni yang kamu akan jumpa? Dia boleh ada double chromatin, sangat common. Double chromatin yang ada dua chromatin macam ni, yang macam dalam arrow biru ni, anak panah biru ni, double chromatin. Sangat biasa kita jumpa. Lepas tu dia ada bentuk spesifik, iaitu bentuk khas dia ada marginal form ataupun equal form yang melekat dekat tepi ini. Lepas tu Plasmodium falciparum juga selalu sangat common kita lihat multiple infection. Dalam satu sel-darah merah banyak parasit boleh duduk. Boleh duduk 2, 3, 4, 5 sometimes Okay, tu bagi peringkat trofozoid muda. Okey, seterusnya kita tengok Okey, ini adalah satu view filem darah nipis yang tercelup jimsa yang ada banyak Plasmodium falciparum ring peringkat ring. So kita boleh rumuskan balik. Ring dia adalah cytoplasm yang halus, kromatin kecil macam tadi cytoplasm dia halus, kromatin kecil. Apa lagi ciri dia? Sel-darah merah terinfeksi tidak membesar, dia sama je, tak ada perubahan saiz dan bentuk. Double chromatin adalah sering dijumpai. Sangat common lah bagi infeksi Plasmodium falciparum Kat sini mana kamu nampak double chromatin? Mana tak nampak? Kat mana? Ini double chromatin ada. Ini double chromatin 2 bintik chromatin lah. Multiple infection juga lebih sering dijumpai dalam infeksi Plasmodium falciparum berbanding spesies-spesies lain. Biasanya kalau yang nampak ada banyak parasit dalam satu sel-darah merah tu biasanya adalah Plasmodium falciparum. Kebiasaannya. Tapi spesies lain pun bolehlah ada. Tapi lebih sering kita jumpa dalam infeksi Plasmodium falciparum lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat trofozoid matang Peringkat trofozoid matang ni jarang-jarang dijumpai dalam sel-darah merah bagi infeksi Plasmodium falciparum. Jarang tapi boleh kita jumpa juga Tengok apa ciri peringkat trofozoid matang. Ciri parasitnya dahulu. Yang pertama, bentuk cincin lebih besar dan sedikit irregular. Tetapi saiznya lebih kecil kalau kita nak banding dengan spesies lain lah. Bentuk cincin dah jadi semakin besar lah. Tadi kan early trofozoid muda ni dah trofozoid matang. Jadi cincin ni lagi besar Kadang-kadang jadi sedikit irregular. Cincinnya lagi besar, irregular. Ni pun cincin lagi besar, kromatin pun besar sikit. Tapi kalau kita nak compare dengan spesies lain pada peringkat trofozoid matang ni, dia masih dikonsider kecil lah. Yang kedua, cytoplasm lebih padat dan kromatin lebih besar. Inilah dia dah membesar kan. Cytoplasm pun dia padat sedikit lah daripada tadi. Tadi lagi halus. Ni dia dah semakin padat lah. Dan kromatin pun dah semakin besar. Seterusnya kadang-kadang terdapat pigmen kasar berwarna hitam. Sometimes boleh ada pigmen pigmen warna hitam. Tapi agak susah lah untuk dilihat pigmen itu SDM. Sekarang seterusnya kita tengok ciri-ciri bagi SDM. Ciri-ciri bagi SDM, SDM mungkin sedikit mengecut. Contoh macam dalam arrow ni arrow merah ni. Kalau kamu compare ini dengan ini, nampaklah dia kecut kan. Tepi dia pun nampak shrinkage. Dia kecut lah, mungkin sedikit mengecut ataupun dia mungkin tak ada perubahan lah. Macam ni dia tak kecut pun, dia kurang sama je yang macam yang normal dia pun tak mengecut pun, tapi mungkin boleh mengecut. Seterusnya boleh terdapat Maurer's spot ataupun cleft. Yang kamu nampak dekat arrow ni kan, kamu nampak dalam sel darah merah, stippling kan dalam sel darah merah, nampak macam ada dot-dot kotor tu kan. Itu adalah Maurer's cleft ataupun Maurer's spot.
Cleft tu dia macam sepihan-sepihan lah kan. Tu nampak besar, kasar kan. Kalau spot tu nampak macam kecil-kecil. Boleh guna Maurus spot ataupun Maurus cleft, tak ada masalah. Ini nama stippling bagi Plasmodium falciparum. Pada peringkat Trophozoite matang, boleh kita nampak stippling itu. Pada peringkat Trophozoite muda tadi, tak nampak. Okay, ini lagi contoh gambar bagi peringkat Trophozoite matang lah. Macam tadilah. Ni cytoplasm dah makin besar, lebih padat, kromatin pun lagi besar. Sedara merah sometimes mungkin boleh mengecut. Ada kehadiran Maurus spot ataupun Maurus cleft. Nampaklah. Ini lagi contoh lain gambar bagi Plasmodium falciparum peringkat Trophozoite lah. Biasanya ring. Ring biasa Trophozoite muda lah. Trophozoite matang tu dia jarang dijumpai. So boleh tengok lah, ada yang multiple infection, ada yang bentuk equal form, ada yang double chromatin. Double chromatin. Ini pun sama, view Plasmodium falciparum ring peringkat Trophozoite. Ini tengok 1, 2, 3, 4 sampai 4 ada. Ini 3, ada equal kat sini. Ini double chromatin. Yang ini kita dapat lihat lah, ini dah peringkat Trophozoite matang. Ring lebih besar, chromatin lebih besar. Sedara merah sedikit mengecut dan nampak ada Maurus spot. Okay, next kita pergi peringkat Skyzone. Skyzone pun sama, kalau kita nak perincikan boleh je, dia pramatang dan juga matang. Jarang ditemui kecuali dalam kes yang sangat teruk. Skyzone bagi Plasmodium falciparum jarang ditemui kecuali kes-kes yang sangat teruk lah. Untuk Skyzone, penting untuk kita tahu bilangan merozoid. Bilangan merozoid ni adalah bintik-bintik kromatin yang dah pecah lah, kita panggil merozoid pada peringkat Skyzone. So untuk Plasmodium falciparum, bilangan merozoidnya 8 hingga 32, purata 24. So dia boleh ada 8 hingga 32, purata 24. Biasanya bila dia dah matang tu dah banyak lah. Biasa 18 ke atas kan. Pramatang. Ciri bagi pramatang, bentuk padat hampir memenuhi sedara merah, kromatik irregular dan pigmen yellow brown berserakan. Okay, so untuk peringkat Skyzone, berlaku bila mana dia dah membesar, dia besar hampir memenuhi sedara merah, biasa lebih 23 ataupun sehari dah hampir 3/4. Kromatin dia dah mula pecah. So pecah, bila dia bukan lagi satu macam Trophozoite itu, dia dah jadi 2, 3, 4, 5. Itu dah jadi Skyzone lah. Macam ni ada 2 kan, 2 kromatin. Ini ada banyak lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada masa ini kita boleh nampak pigmen yellow brown. Pigmen yellow brown. Kita nampak ada pigmen lah pada ketika ini, yellow brown. Biasanya pada peringkat Skyzone tak matang ni, dia pigmennya berserakan. Tengok pula ciri bagi Skyzone matang, bentuk bersegmen hampir memenuhi sedara merah. Merozoid kecil, pigmen yellow brown berkumpul di tengah. Bila dia semakin matang, dia punya merozoid semakin banyak lah. Dan dia semakin kecil lah, sebab dia makin pecah, makin banyak kan. Dan pigmennya, dia akan mula terkumpul lah dekat tengah biasanya lah. Itu dah jadi Skyzone. Ini contoh gambar bagi Plasmodium falciparum. Skyzone pramatang. Macam ni lah. Ini kromatin dah berserakan. Pigmen pun ada, yellow brown berserakan. Saiz besar, hampir memenuhi sedara merah. Ini pun sama, agak blur gambar dia. Okay, ini adalah contoh gambar Skyzone. Skyzone matang. So Skyzone matang biasanya mempunyai 18 hingga 24 merozoid. Ini yang biasalah, purata 24 tadi kan. So nampak kat sini dia punya pigmen yellow brown tu dah terkumpul lah. Merozoid dia kecil dan banyak. Ini pun samalah Skyzone.
Okey, kita pergi kepada peringkat gametosit. Untuk gametosit bagi Plasmodium falciparum, ia umumnya berbentuk seperti pisang ataupun bulan sabit ataupun juga kita panggil crescent. Ini bentuk umum bagi gametosit. Saiznya kita katakan lebih besar daripada sel darah merah dan dia mempunyai pigment yang kita panggil rice grain granules ataupun granule-granule yang berwarna kuning keemasan. Terdapat juga bentuk tidak matang tetapi jarang ditemui dalam darah periferi. So, ada 3 perkara penting kamu tahu. Ia bentuk seperti pisang, saiznya lebih besar daripada sel darah merah, ada pigment rice grain granule. Kenapa kita panggil rice grain granule? Sebab dia bentuk dia seperti butir padi dan dia berwarna kuning keemasan. Ada juga bentuk-bentuk lain tapi ini sangat jarang lah kita jumpa itu bentuk tidak matang. Ini yang biasa kita jumpa lah, bentuk seperti pisang. Ini ciri umum bagi gametosit untuk Plasmodium falciparum. Lepas tu saiznya lebih besar daripada sel darah merah sebab tengok ni sel darah merah, ni saiz dia. So dia lebih besar lah, kita consider sebagai lebih besar. Dan dia ada pigment rice grain granule, bentuk seperti butir padi dan dia berwarna kuning keemasan lah. Sometimes kita boleh juga jumpa gametosit Plasmodium falciparum dalam bentuk seperti ini. Ada yang bentuk bulat, ada yang macam ni, dia kecil dia dalam sel darah merah, ada yang macam separa macam ni. Ini semua adalah bentuk tidak matang, tapi sangat jarang kita jumpa lah. Yang biasa kita jumpa ini. Okay. Okay, sekarang kita tengok gametosit in detail bagi microgametosit dan juga macrogametosit. Microgametosit ataupun male gametosit ataupun gamet jantan dan juga macrogametosit, gamet betina ataupun female gamet. Kita boleh lihat yang umum tadi kita dah tengok bentuk umumnya seperti bulan sabit ataupun pisang. Tapi bagi microgametosit, bentuknya adalah dengan hujungnya lebih tumpul. Bentuk pisang itu hujungnya lebih tumpul. Seterusnya, warna sitoplasma dia kebiruan ataupun biru pudar. Seterusnya, kromatin berselerakkan. Dan seterusnya, pigment granule kuning keemasan ataupun kita panggil rice grain granule pigments pun sama berselerakkan. Jadi ada 4 ciri ini yang akan membezakan microgametosit dan juga macrogametosit. Kita tengok dahulu Manakala macrogametosit bentuk seperti bulan sabit ataupun pisang juga, tetapi dengan hujungnya lebih runcing. Warna sitoplasma dia lebih gelap, biru gelap. Okey. Ciri kromatinnya pula padat dan berkumpul di tengah. Manakala pigment granule kuning keemasannya adalah mengelilingi kromatin. Okey, ini microgametosit 2 ni. Yang bawah ni adalah macrogametosit. Tengok dua-dua micro dan macro bentuk seperti pisang. Tetapi microgametosit pisangnya hujung lebih tumpul. Berbanding macro yang betina tu, hujungnya lebih tajam ataupun lebih runcing. Yang kedua, warna sitoplasma. Untuk microgametosit, dia kebiruan ataupun biru pudar. Tetapi bagi makro, birunya lebih gelap. Warna sitoplasmanya biru lebih gelap. Kromatin, untuk microgametosit, kromatinnya warna merah-merah tu, dia berselerakkan. Manakala macrogametosit, kromatinnya padat dan berkumpul. Biasanya di tengah. Dan dia ada pigment. Pada peringkat gamet ni ada pigment yang kita namakan rice grain granule yang warna kuning keemasan. Kenapa? Sebab dia bentuk seperti butir padi dan warna kuning keemasan. Untuk microgametosit dia berselerakkan pigment dia. Dia akan ikut kromatin lah. Kromatin berselerakkan, dia punya pigment pun berselerakkan. Manakala untuk macrogametosit, dia punya pigment akan ikut macam kromatin lah. Kromatin padat berkumpul, dia pun akan mengelilingi kromatin. Dia agak terkumpul lah kalau berbanding dengan microgametosit. Jadi ini adalah perbezaan bagi microgametosit dan juga macrogametosit. Gamet jantan dan gamet betina. Untuk peringkat gametosit ini,
dia tidaklah satu yang sangat penting untuk kamu buat perbezaan mikro dengan makro ni. Kalau kamu dah kenal itu gamet pun dah bagus. Sebabnya untuk gametosite ni tak ada, kita tak perlu laporkan sama ada mikro ataupun makro gametosite pun. Dalam pembilangan pun kita tak perlu bezakan lah mikro gametosite ataupun makro gametosite. Tapi kalau kamu dapat kenal mikro ataupun makro, itu lebih baik lah. Okay. Kita tengok contoh gambar sebenar. Ini makro gametosite, ini micro gametosite. Tengok perbezaan, boleh nampak kan? Bentuk seperti pisang, tapi micro hujung lebih tajam, lebih runcing. Micro hujung lebih tumpul. Warna cytoplasm biru lebih gelap, biru lebih pudar. Kromatin lebih padat terkumpul kat tengah. Kromatin berselerakkan. Pigmen pun mengelilingi kromatin agak berkumpul. Ini pigmen berselerakkan lah. So ini perbezaan makro gametosite dan micro gametosite. Ini bersamalah gambar untuk male, micro dan female, makro. Nampak kromatin ni sangat padat terkumpul. Kromatin ni sangat pentinglah untuk kita differentiate female ataupun male. Sebab kalau warna itu dia sangat bergantung kepada staining juga. Kadang tak nampak sangat dia gelap ataupun tidak. Hujung pointed ataupun tumpuk itu pun kadang susah nak nampak. Jadi perkara utama yang kita perlu tengok untuk differentiatekan male dengan female gamet ni adalah dia punya kromatin itu. Padat berkumpul ataupun berselerakkan, dan juga pigmennya. Pigmennya berkumpul ataupun berselerakkan. Okey, kena ingat untuk gametosite bagi Plasmodium falciparum, dia punya pigmen seperti butir padi, warna kuning keemasan. Kita panggil rice grain, granule. Okey. Contoh gambar bagi female gametosite. Kita boleh ingatlah female gametosite ataupun makro gametosite, warna biru cytoplasm lebih gelap, kromatin padat terkumpul di tengah. Ni lagi lah hujung dia agak pointed, biru lebih padat, cytoplasm, kromatin padat terkumpul tengah, pigmen pun terkumpul lah mengelilingi kromatin. Seterusnya kita tengok pula gambar contoh bagi male gametosite ataupun micro gametosite. Theoretically dia punya warna cytoplasm biru pudar ataupun kebiruan. Kromatin dia agak berserakan lah. Kromatin dia tengok terserak jauh. Ini satu tempat lah dia terkumpul. Dia punya pigmen pun akan terserak lah sebab dia mengikut kromatin. Lagi kromatin berselerakkan. Okey, so dapat tengok perbezaan antara makro gametosite dan juga micro gametosite. Ini lagi contoh gambar dalam filem darah nipis. Gambar gamet bagi Plasmodium falciparum. Macam ni. Ni dia punya rice grain granule pigment. Pigment yang warna kuning keemasan itu. Ini nampaklah pigment dia pun berserakan. Dia punya kromatin berserakan. Jadi bila kita dah habis sampai ke peringkat gamet, maksudnya kita dah habislah semua peringkat perkembangan dia. Daripada, kalau kita ingat tadi, kita dah tengok daripada trophozoite, and then schizoid, and then gamet lah. So untuk peringkat trophozoite pun kita ada yang early trophozoite dan juga late trophozoite. Macam early trophozoite, kita kalau revise balik, ada bentuk khusus dia, iaitu bentuk khasnya adalah marginal form ataupun equal form ataupun bentuk tepian yang duduk kat tepi. Ada ring form. Ring form ni yang biasalah. So saiz sangat kecil, cytoplasm kecil, bintik kromatin pun kecil, cytoplasm halus, saiz 1/5 daripada sel darah merah. So ada yang double kromatin, iaitu 2 bintik kromatin. Kalau lebih daripada satu parasit duduk dalam satu sel darah merah, itu kita namakan multiple infection. So double kromatin dan multiple infection sangat common kita lihat dalam infeksi Plasmodium falciparum.
Untuk infeksi Plasmodium falciparum, sel darah merah yang terinfeksi adalah tiada perubahan saiz dan bentuk, dan pada peringkat awal tiada stippling lah yang hadir pada peringkat trofozoid muda. Tapi bila dah masuk ke peringkat trofozoid matang, dah ada stippling yang kita namakan Maurer spot ataupun Maurer cleft. Jadi pada peringkat trofozoid yang lebih tua, dia punya cytoplasm lebih besar, bintik kromatin pun lebih besar, cytoplasm dia sedikit padat dan dia ada mungkin bentuknya adalah irregular dan ada stippling. So ini pun masih dikonsider sebagai trofozoid. Ini kenapa ada dua bintik kromatin? Sebab daripada tadi ni yang double kromatin ni. So bila dia dah jadi late trofo, dia macam ni lah. Cytoplasm dia besar, bintik kromatin dia pun besar. Seterusnya, trofozoid ni juga boleh membentuk schizoid lah. So, schizoid bila mana bintik kromatin ni dah pecah, macam ni ada jadi 4. So ini adalah schizoid lah. Schizoid saiz ni dah besar, iaitu lebih daripada 2/3 saiz sel darah merah, ataupun kita katakan lebih kurang saiz 3/4 saiz sel darah merah. Bintik kromatinnya dah mula banyak lah. Pada peringkat awal mungkin sikit, tapi peringkat akhir dia banyak. So untuk peringkat schizoid bagi Plasmodium falciparum, bilangan merozoidnya adalah 8 hingga 32, purata 24. So pada peringkat early schizoid, mungkin tiada, mungkin ada bintik pigment yellow brown, dan kalau ada dia berselerakkan lah. Tapi pada peringkat schizoid matang, biasanya kromatin tu dah kecil. Kita panggil merozoid ni, dia kecil dan banyak bilangannya, dan dia punya pigment yellow brown tu biasanya dah terkumpul lah. Peringkat schizoid biasanya jarang kita temui di dalam darah periferi bagi infeksi Plasmodium falciparum. Sama juga dengan peringkat late trophozoid. Dan seterusnya peringkat gamet yang baru je kita bincangkan tadilah. So gamet kita tahu dia bentuk seperti pisang ataupun bulan sabit, and then kita saiznya lebih besar daripada sel darah merah, dan kita boleh differentiate lah sama ada di female gametocyte ataupun male gametocyte berdasarkan kepada kromatin, pigment dan juga bentuk ataupun colour. So yang lebih utama adalah kromatin lah. Sama ada kromatin itu padat terkumpul, itu adalah female macrogametocyte, ataupun kromatin itu kurang padat dan dia berselerakkan. Itu adalah microgametocyte, male gamet. Okay, ini pun sama menerangkan peringkat trofozoid awal, macam mana rupanya sampai ke trofozoid matang. Seterusnya menjadi schizoid awal, schizoid matang, dan seterusnya menjadi gamet. Yang I ni gamet yang belum matang lah, yang macam saya bahaskan tadi, yang jarang kita temui. Seterusnya ini pun sama, contoh-contoh gambar lah. Contoh-contoh gambar daripada peringkat trofozoid, trofozoid matang, schizoid dan juga peringkat gamet. Tengok ni M ni gamet yang matang, yang biasa kita jumpa, yang bentuk pisang. Manakala I ni gamet yang immature, yang belum matang, yang telah saya explain tadi. So mungkin dia akan berbentuk seperti ini. So separuh sahaja sel darah merah itu. Okey, jadi kita dah selesai tengok semua morfologi Plasmodium falciparum di dalam filem darah nipis yang tercelup jimsa. So kalau conclusionnya ada 1 hingga 30 gambar di sini. So nombor 1 hingga nombor berapa? Hingga nombor 18 ini adalah trofozoid. So trofozoid muda sehingga 10, trofozoid matang start dengan 11 sehingga ke 18 lah. So 19 ni dah mula dengan schizoid early sampai nombor 26. So 26 ni adalah schizoid yang matang, dan seterusnya nombor 27 hingga 30 ini adalah gamet. So ini
Macrogametocyte, female gamete, dan ini microgametocyte, male gamete. So, ini diagrammatiknya lah, pelbagai rupa yang boleh kita temui. Tetapi perlu kita ingat, di dalam real situation, ada banyak lagi bentuk yang mungkin kita boleh jumpa. Tapi walau apa pun bentuknya, kita kena sentiasa ingat kepada ciri-ciri morfologi itulah. So, kalau dia menepati sesuai dengan ciri-ciri yang kita dah bincangkan, so kita boleh tahulah itu adalah Plasmodium falciparum. Okey, seterusnya kita akan melihat morfologi Plasmodium falciparum di dalam filem darah tebal. Sekarang, tadi kita tengok filem darah nipis, sekarang kita nak pergi pula ke filem darah tebal. Sama filem darah tebal, macam ni slide yang tadi saya cakap tu, slide WHO, dia ada filem darah nipis dan filem darah tebal dalam satu slide. So, kita akan stainkan dia dengan pencelupan Giemsa. So, akan dapat macam ni, darah tebal. Darah tebal biasanya dia buat bulat macam ni. Seterusnya, bila dah stain tu, kita akan buat pemeriksaan mikroskopik lah. Di bawah mikroskop dengan kanta 100 all immersion punya lens, and then kita akan dapat view yang seperti gambar rajah inilah, seperti gambar ini. Nah, ini view dia. So, pada peringkat ini dah tak ada dah kamu nampak bulat-bulat sedarah merah, tak ada. Filem darah tebal, sedarah merah tu dah dilaisiskan, so tak ada. Yang tinggal hanyalah parasit itu dan sel darah putih dan juga platelet. Platelet boleh ada. Okey, sekarang kita tengok peringkat trofozoid dalam filem darah tebal. Macam mana rupa trofozoid? Dia sama je, bentuk cincin yang halus dengan 1 hingga 2 bintik kromatin. Cytoplasma mungkin kadang-kadang tidak jelas atau sedikit rosak atau terganggu. Dalam proses pembuatan filem darah tebal itu, kita akan buat tu dia ada sedikit kerosakan lah pada morfologi parasit tu. So, ini contoh gambar filem darah tebal. So, ini semua adalah Plasmodium falciparum, peringkat trofozoid. Mesti boleh nampak bintik kromatin dan cytoplasm. Tapi dia kata kadang-kadang cytoplasma tidak jelas atau sedikit rosak dan terganggu. Jadi macam mana tak jelas, terrosak, terganggu tu nanti kita explain dengan further explain. Macam ni, tengok nampak bintik kromatin tapi cytoplasm nampak sikit je kan. Tak jelas lah, ini pun sama. Sedikit terganggu, dia dah tak jadi ring yang cantik macam tadi. Itu maksudnya sedikit rosak ataupun terganggu. So, pada dalam filem darah tebal, trofozoid Plasmodium falciparum ni terdapat pelbagai bentuk yang kita boleh jumpa. Contohnya, bentuk tepian tadi, equal atau marginal form. Tapi kita dah tak nampak lah adanya sedarah merah kat situ. Hanya nampak dia punya parasit tu sahaja. Seterusnya, mungkin kita jumpa bentuk koma, seperti koma. Macam ni, satu titik and then macam koma. Lepas tu, mungkin ada yang nampak macam tanda seru. And then, cincin yang tidak lengkap seperti huruf C ataupun huruf U. Ini banyaklah selalu kita jumpa. Okey, kita tengok. Ini lagi view. Ini macam tanda seru. Nampak macam yang atas tu cytoplasm lah. Yang bintik itu adalah bintik kromatin. Ini pun macam bentuk C ataupun U yang tak lengkap. Lepas tu, ini pun macam bentuk tanda seru ataupun koma. Tanda seru ataupun huruf I, sorry. And then ini macam koma ataupun C. Pelbagai lah. Inilah bentuk-bentuk dia yang kamu boleh jumpa. Tapi dia mesti ada satu bintik kromatin dan kita nampak sedikit cytoplasm lah. Walaupun sedikit, dia mesti ada nampak juga. Okay, ini view-nya. Ini semua peringkat trofozoid ni. Semua peringkat trofozoid. Dalam filem darah tebal dia agak susah lah untuk kita kenal sebab dia dah tak ada sedarah merah tadi. Jadi kita memang betul-betul kena kenal parasit tu. Yang ni semua adalah sedarah putih. So pelbagai tanda seru ataupun huruf I. Nampak macam ada koma shape.
Macam C, macam U, bagailah. Okey. Mungkin 1 bintik kromatin, mungkin 2 bintik kromatin Ini peringkat trofozoid dalam filem darah tebal Ini pun sama contoh view yang kita ambil filem darah tebal Ini semua saudara putih, boleh abaikan. Yang lain-lain tu anda ni banyak ni semua ni adalah peringkat trofozoid peringkat trofozoid. Ada bintik kromatin, ada cytoplasm sikit. Cytoplasm tu bentuk pelbagai lah sebab dia dah tak sempurna macam dalam filem darah nipis tadi Pada waktu ni sangat kritikal untuk kamu boleh kenal dia parasit dan juga artifak. Sebab tu di mula-mula saya ada buat satu video pengenalan tu pengenalan kajian morfologi parasit malaria itu. Kamu boleh refer, kalau belum tengok boleh tengok yang tu dulu. Sebab tu kamu perlu tahu bezakan parasit dengan artifak yang mungkin hadir. Sebab pada waktu dalam filem darah tebal ni takut kamu tersalah anggap. Contohnya platelet platelet kamu akan nampak dot kecil juga, dia besar sikit lah daripada bintik kromatin ni. Mungkin itu kamu anggap sebagai parasit. Sebab tu kamu kena kenal macam mana rupa platelet, macam mana color dia sebelum kamu kalau kamu tak kenal, takut kamu tersalah anggap dia sebagai parasit. Nanti buat pembilangan tak tepat lah Okey. Okey, seterusnya kita tengok peringkat skyzone dalam filem darah tebal Morfologi sama seperti dalam filem darah nipis, tetapi sama jugalah macam peringkat trofozoid tadi. Mungkin dia punya morfologi sedikit terganggu ataupun rosak So, arrow kuning ni tunjukkan skyzone lah dalam filem darah tebal. Tapi kena ingat, skyzone bagi Plasmodium falciparum jarang ditemui dalam darah periferi. Sama macam peringkat trofozoid matang So, ini tengok tunjuk Plasmodium falciparum skyzone. Ini contohnya Ada ni semua skyzone sebenarnya. Okey. Ni yang tadilah trofozoid WBC. Okey, pada peringkat skyzone ni kena ingatlah, kamu akan nampak bintik kromatin dia ada banyak, dia dah pecah-pecah. Kalaupun dia early, so dia ada banyak lah, mungkin 4, 5 dan seterusnya. Lepas tu dia ada pigment yellow brown. Mesti akan nampak kuning-kuning, nampak yellow brown pigment. Itu skyzone lah. Okey, last. Kita tengok gametocyte dalam filem darah tebal. Sama juga, kalau teorinya morfologi sama seperti dalam filem darah nipis, tapi mungkin terdapat sedikit kerosakan atau terganggu lah. So dia tak betul-betul cantik macam dalam filem darah nipis tadi lah. Dekat filem darah tebal dah tak nampak ada sedara merah lah. So nampak parasit tu saja. Biasa kalau kita nampak bentuk seperti pisang ataupun bulan sabit ni, kita dah tahulah itu adalah gamet. Dan dia mesti ada pigment kuning-kuning tu rice grain granule tu. Mesti nampak pigment tu. Kromatin, dia warna dia gelap sikit lah. Macam ni. Sama nampak bentuk seperti pisang. Nampak pigment kuning-kuning. Kromatin gelap kat sini Okey. Ini Plasmodium falciparum dalam filem darah tebal. Gamet, ni adalah ni trofozoid Okey, kita tengok Plasmodium falciparum dalam filem darah tebal. Kita round up Ada peringkat-peringkat apa tadi, daripada trofozoid, skyzone sampai ke gamet. So kita tengok diagramatik ni. Nombor 1, penerangannya adalah small trophozoid. So yang bentuk ring lah, trophozoid muda tadi Nombor 2 mana? Nombor 2 ini gamet. Semua gamet nombor 2, gametocyte normal. Yang normal lah, yang morfologi belum terganggu. Nampak ada kromatin, ada pigment kuning-kuning, bentuk seperti pisang. Lepas tu nombor 3, slightly distorted gametocyte. Ini nombor 3. So ini gamet yang morfologinya dah sedikit terganggu lah, sedikit rosak. Nampak ni macam tak berapa cantik dia punya bentuk pisang tu, dah tak berapa cantik dah rosak sikit. Nombor 4, rounded up gametocyte. Kadang-kadang boleh juga kita jumpa gamet yang
nampak bulat macam ni. Sebab inilah morfologi dia rosak tadi Dia rosak, dia nampak bulat. Lepas itu nombor 5, disintegrated gametocyte. Ini pun sama, disintegrated, dia dah macam hancur-hancur sikit Ini pun gametocyte. Kenapa kita tak kata dia adalah schizoid? Sebab kita nampak dia punya kromatin satu je, besar. Lepas tu dia ada rice grain granule punya pigment lah. Kalau dia schizoid, kromatin dia mesti banyak lah, dia pecah-pecah Dia ada pigment yellow brown. Okey, nombor 6, nucleus of leukocyte. Nombor 6. Nombor 6 jangan kamu confuse ni adalah leukocyte, dia besar. Ini pun samalah, ini semua white blood cell sel darah putih. 7, blood platelets. 7, blood platelets. Platelets ni pun kadang-kadang banyak sudah akan confuse dengan kromatin. Dia ingat kromatin trophozoite. Sebab tu kamu kena tahu artefak dengan parasit yang sebenar. Tu boleh tengok dalam video sebelum ni pengenalan parasit malaria tu. Okey, yang last, cellular remains of young erythrocyte, nombor 8. Ini cellular remains of RBC yang muda ini pun bukan, walaupun nampak macam ada kuning-kuning ni kan, bukanlah. Ini bukan ni artefak. Okey, jadinya kita dah tengok semua morfologi Plasmodium falciparum dalam filem darah nipis dan juga filem darah tebal. Ini adalah diagrammatic conclusion ni lah semua peringkat ni. Kalau peringkat trophozoite awal, ini dalam filem darah nipis, kita nampak macam ni. Filem darah tebal, mungkin ini rupa dia dah tak ada dah nampak marginal form, dah tak nampak dah ada. Ya, dia marginal, ni marginal, tapi tak nampak lah RBC kat sekeliling dia kan. Ini double chromatin, sini pun ada double chromatin tapi tak adalah RBC. Ataupun mungkin double chromatin tapi dia punya cytoplasm tu dah sedikit, tak berapa cantik Ini ada multiple infection, dekat sini tak nampak lah multiple infection tu. Okey, ada dekat FDT ada bentuk seperti coma shape, bentuk U atau C yang tak lengkap, tanda seru, huruf I dan sebagainya Ini trophozoite matang, di mana dia punya SDM mungkin sedikit mengecut. Kita nampak Maurus cleft ataupun Maurus spot, tapi dekat sini tak nampak lah, cuma nampak cytoplasm lebih besar kromatin pun lebih besar. Maurus cleft tak nampak lah. Seterusnya peringkat schizoid. Schizoid bagi filem darah nipis, schizoid bagi filem darah tebal. Lebih kurang sama je, cuma tak ada RBC sahaja. Seterusnya gamet. Gamet pun berbagai lah, daripada yang immature tadi, immature sampailah yang mature yang matang, yang bentuknya cantik lah seperti bentuk pisang. Tapi dalam filem darah tebal dia tak secantik dalam filem darah nipis lah. So mungkin ada yang nampak bulat, ada yang dah hancur-hancur sikit Kalau nampak rice grain pigment tu, dia still adalah gamet lah. Sahaja untuk amali kajian morfologi Plasmodium falciparum. Jadinya kita dah tengok morfologi bagi Plasmodium falciparum kedua-dua, di dalam kedua-dua filem darah, iaitu filem darah nipis dan juga filem darah tebal yang dicelup Jimsa. Kita dah tengok semua peringkat, ketiga-tiga peringkat, iaitu peringkat peringkat trophozoite, schizoid dan juga gametocyte, dan kita perincikan early trophozoite, late trophozoite, early schizoid, late schizoid, dan juga gametocyte male dan juga female micro gametocyte dan juga macro gametocyte. Sebenarnya ada banyak lagi yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita lihat dengan teliti. Itu kita akan tengok dalam amali praktikal kita yang kita betul-betul buat hands on, yang kita tengok mikroskopik betul-betul slide. Itu kita akan tengok. Dekat situ nanti kamu akan jumpa lebih banyak masalah, lebih banyak morfologi yang kamu akan confuse. Peringkat apa dan sebagainya. Saya harap sedikit sebanyak video ini membantu kamu untuk lebih memahami tentang morfologi bagi Plasmodium falciparum. Dan semoga kita dapat belajar bersama-sama. Sekian sahaja. Terima kasih.